Bulan puasa ni mengawal hawa nafsu kita. Alhamdulillah, saya tengok tak ada yang merokok ketika menunggu saya sampai tadi. Kan saya tadi pusing, reverse tak ya kono bontisnya nak kat tangga kat sini tompek kat Saya pun berdiri topi tu tunggu kan kau ada jawatan kuasa penganjur yang standby nak sambut saya dengan payung. Tak ada dah. Elok ada tagak sampai tak rati kan. Saya kata tak apalah, baik macam mana kan. Kuyup lah turun. Tu dah kait sikit kat tangga tu. Tu yang turun tadi. Sajuk lebih tahu kan, mengadu. Macam tulah. Kan. Tapi betul lah tu saya kata tadi kan. Maknanya kata boleh kawal. Tak ada yang merokok pun tak ada. Okey Mina. Maknanya kita boleh berhenti rokok sebenarnya. Mula tak selesor muka. Alah buka cerita rokok pula deh kan. Iya. Tapi faham berhenti rokok bukan senang. Faham. Jadi mungkin kita buat beransur-ansur. Tapi biar target kita nak berhenti. Biar nak berhenti. Sebab kita ni kena faham. Contoh. Buka almari. Tengok baju. Berapa banyak baju tak pakai tapi masih ada dalam almari. Allah akan tanya. Baju kau ni kau beli kau tak pernah pakai. Kenapa kau tak sedekah ke orang? Allah akan tanya. Beli barang berkait bazar Ramadan. Sekarang ni budak ni tak panggil bazar Ramadan, bazram. Nyampah lah kan. Bazar Ramadan tu beli makanan apa-apa, akhirnya banyak tak bermakan. Lepas tu buang. Allah akan tanya. Kenapa? Kenapa kaitan dengan rokok tadi? Nak bagi tahu. Allah bagi tubuh badan kita elok. Yang dirosak-rosakan kenapa? Kadang-kadang orang perempuan dia bukan nak boleh pek peluang kan, betul kan. Tapi maksud saya nak cerita tadi, makna kalau boleh saya faham bukan senang kan. Letaklah gambar mayat baik pun kat kotak rokok tu tak maun dah. Akan datang tahun depan saya dengar dia bukan letak gambar mayat ni, rokok tu ambil kat mayat. Mana nak beli rokok ni tu ambil kat mayat tu, kat hidung dia tu, kat telinga tu ambil. Tu semua mayat yang mati dek rokok kata kan. Tak maun dah. Dia kalau dia rokok ada je hujah tu. Kan? Tapi mungkin kita kurangkan, janganlah secara drastik, takut tak boleh kita nak habiskan kan. Jadi apa yang kita boleh buat, contoh. Kita dah biasa hisap macam kawan saya mari ni hisap 2 kotak sehari. Maknanya dalam 40 batang sehari. So kita cuba buat hari ni Senin sampai Ahad 40 batang. Minggu depan 39 batang sehari. Minggu satu lagi 38 batang sehari. Minggu satu lagi mati. Tak sampai berhenti. Contoh kan. Tapi mudah-mudahan Allah tahu yang kita dalam usaha nak berhenti. Ni nasihat lah. Saya tahu cara muka tu pun tak reda, saya faham. Tak apalah saya beritahu ya. Mudah-mudahan kita dapatlah usaha nak berhenti. Kan? Jadi mana kata kita mengawal hawa nafsu kita. Dan begitu juga yang seterusnya, kenapa kita berpuasa? Kita berpuasa kerana ingin menyuburkan perasaan pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Dan bila kita cerita tentang sedekah, tu saya kata tadi dalam bab bekerja, saya cerita bab bekerja dulu. Kita tengok macam mana Abu Hurairah juga adalah merupakan bekerja sebagai seorang penggembala kambing. Kemudian Nabi juga menjelaskan perihal Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah signifikannya Rasulullah menyebutkan Nabi Daud berbanding Nabi-Nabi lain? Kerana Nabi Daud adalah merupakan seorang raja yang diberikan kerajaan yang mana gunung dan burung-burung juga tunduk kepadanya. Dari kerajaan inilah diwariskan kepada anak-andanya, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud, sebuah kerajaan yang tidak ada tolong bandingnya sehingga ke akhir zaman. Pun begitu, Nabi Daud tetap juga bekerja sendiri untuk menyara diri dan keluarganya. Dan kalau kita tengok, Imam Az-Zahabi menuliskan bahawa majoriti sahabat Nabi meninggalkan harta warisan yang banyak ketika wafat. Kalau kita tengok Abdul Rahman bin Auf, tahu kan Abdul Rahman bin Auf kan? Abdul Rahman bin Auf ni sejarahnya sahabat yang paling kaya sekali. Abdul Rahman bin Auf adalah sahabat Nabi antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, dan dia paling last sekali masuk sebab banyak soalan kena tanya, sebab dek rotor banyak. Jadi janganlah susah hati sebab rotor kita tak banyak ya. Bila lagi banyak rotor kita banyak kena tanya, banyak tanggungjawab. Itu sebab Nabi ada sekali itu lepas sembahyang asar, Nabi bergegas pulang ke rumah kerana teringat ada 7 ketul emas
orang baru bagi sedekah. Jadi Nabi kata kerana copek-copek bagikan ke orang, sebab tak nak dipertanggungjawabkan atas setiap ketul emas itu. Kita tidak. Nabi risau ada, kita risau tak ada. Tu beza kita, kan? Bukan kita tu tuan-tuan yang termasuk yang bercakap ni, tuan-tuan. Dan kalau kita tengok, kan, Abdul Rahman bin Auf ketika wafat meninggalkan harta warisan untuk setiap isterinya sebanyak 80,000 dinar, bersamaan dengan 40 juta ringgit Malaysia. 40 juta ringgit Malaysia, bayangkan. Abdul Rahman bin Auf waktu dia hidup, setelah Nabi wafat, dia bayar semua perbelanjaan untuk isteri-isteri Nabi. Dia siap upah 2 bodyguard, 2 pengiring, itu ikut isteri Nabi. Kalau pergi pasar beli barang semua dia bayar. Dan dia juga bertanggungjawab bayar pampasan untuk keluarga mangsa perang Badar. Kan? Setiap keluarga dapat pampasan tak kurang 400,000 satu keluarga duit Malaysia. Itulah kekayaan Abdul Rahman bin Auf, kan?